Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi. Mungkin kita boleh terjemah adab-adab berinteraksi ataupun ciri-ciri sifat-sifat, penjelasan-penjelasan tentang adab berinteraksi berganding dengan Al-Quran. Dan kita dah sampai kepada bab fil i'tina'i bit-tullabi wa tartibi taqdimihim, memberikan perhatian kepada para pelajar, dan bagaimana menyusun siapa dulu siapa kemudian, isu giliran. Dan ringkas kat sini Imam Nawawi sebut dalam bab giliran, wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwala fal-awwala, didahulukan masa mengajar. Dahulukan kalau ramai, bila mengajar yang mana awal kita layan awal, yang sampai dulu kita ajar dulu. Fa in radiyal awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamahu, tapi akan ada keadaan-keadaan, contoh kecil mungkin dengan kelas mengaji contohnya lah. Kalau yang datang dulu ni kita bagi dia mengaji dulu, habis merasa kat dia sebab mungkin dia agak pelan sikit, banyak nak perlu dibetulkan dan seumpamanya. Jadi boleh untuk dahulukan orang lain kalau dia reda. Maknanya dahulukan yang lebih cepat baca, dahulukan yang lebih kuat hafalan dan seumpamanya, dengan tujuan masa yang banyak boleh diberikan untuk fokus kepada yang mempunyai, yang memerlukan. Jadi dalam kes itu boleh didahulukan yang datang lewat kalau ada keperluan, asalkan yang datang awal kita dah tanya, boleh tak bagi kawan kamu dulu? Dia cakap boleh ustaz, tak apa, okey. Unik kat sini seolah-olah macam Imam Nawawi mengambil kira, supaya guru mengambil kira perasaan murid. Dia reda, suka atau tak kalau tiba-tiba bagi giliran tu kat orang lain? Dia terasa tak? Jadi Imam Nawawi memberikan gambaran perlunya guru untuk mengetahui, menyedari anak murid dia selesa atau tak kalau didahulukan orang lain berbanding dia. Jadi dia tanya, dia tanya dengan mudah, boleh tak kalau kawan kamu dulu mengaji, dia cepat sikit, nanti ustaz boleh fokus kat kamu lama sikit. Dia suka kalau dengar kita nak fokus lama kat dia. Bukan maksudnya kita nak lepaskan ni awal boleh pergi main, yang ni jealous tak dapat main cepat. Kalau fikir bab main ni, kadang-kadang orang nak cepat main ni sebab tu nak habis. Jadi itu isu giliran. Asalnya al-awwala fal-awwala, maknanya yang awal settle dulu, lepas kedua, ketiga dan keempat ikut giliran asalnya. Tapi kalau ada keperluan tak ada masalah. Dan guru wayam bagi ayyudhira lahumul bishra, hendaklah sang guru juga menunjukkan, menzahirkan rasa gembira. Rasa gembira, wa talaqatal wajhi, dan cerianya wajah. Kita rasa macam yang biasa berlaku, macam semua muka guru pengawas kat sekolah keras, muka tak menyambut. Dan Imam Nawawi bagi lain, kita rasa macam mana boleh macam tu dengan budak-budak ni. Kita boleh guna alasan macam mungkin kat zaman-zaman Imam Nawawi tu semua budak-budak baik kot, jadi macam tak apa, ustaz-ustaz semua muka senyum ke apa semua. Tapi saya rasa macam budak-budak ni macam bila-bila mana-mana sama je lah perangai budak-budak kan.
Okey. Dan mungkin Imam Nawawi lebih mengambil kira dari sudut jangka masa panjang. Kerana itu bersikap, maknanya meraihkan, menyambut, okey, terutama untuk kanak-kanak yang masih kecil, okey, dengan wajah yang ceria, lebih kuat kesan baiknya berbanding kesan buruknya. Jadi mungkin itu yang menjadi kecenderungan bagi Imam Nawawi dan dia menyarankan supaya menzahirkan rasa gembira, seronok dia orang datang, muka yang ceria, wa yatafaqqada ahwalahum, dan tak cukup dengan tu, tanya keadaan mereka. Macam mana keadaan kamu? Hari tu bukan ada ujian ke? Hari tu kan ada keluar dengan family berjalan ke sana ke sini ke? Jadi murid-murid tersebut tidak merasakan yang guru semata-mata ada bersama dengan mereka kerana kelas. Seolah-olah tak ada sebarang interaksi lain selain daripada pengajaran. Yatafaqqada ahwalahum, maknanya macam dapat tahu ada apa-apa sebelum ni dan follow up. Okey, macam mana keadaan? Okey, hari tu demam kan? Dah sihat ke? Hari tu mak jatuh sakit dengan cerita, betul ke, okey ke? Okey, wa yas'ala amman ghaba minhum, dan tanya pula siapa yang tak datang. Ni ramai kosong ni mana dah? Contoh. Okey, kalau saya tanya tak ada faedah pun, tak kenal. Okey. Dan tanyakan siapa yang tak hadir dan barangkali apa sebabnya. Dan seterusnya Imam Nawawi sebut, masuk bab kecil yang baru seterusnya, qala al-ulama'u radhiyallahu anhum wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyati, dan jangan halang budak-budak ke anak-anak ke, okey, datang tu dalam keadaan niat dia orang tak berapa betul. Ni budak-budak kan? Ni budak-budak kadang-kadang ada tak keadaan-keadaan yang kita tahu dia orang ni datang sebab kawan. Yang ni datang, mula-mula yang kita jemput mungkin 5 orang. Okey, tiba-tiba minggu depan dia orang ajak kawan-kawan. Kamu datang buat apa? Kawan ajak. Okey, tak boleh. Datang mesti nak belajar. Datang mesti nak mengaji. Imam Nawawi cakap, jangan halang. Walaupun ghaira sahihin niyati, walaupun tak sahih ataupun tak betul niat dia. Okay, ini datang mengaji sebab apa? Sebab ada akak tu kat sini. Yang ni datang mengaji sebab apa? Sebab kena paksa dengan nenek. Kalau biar kat rumah kena cubit apa macam, lari keluar pergi mengaji. Dan maknanya tujuan salah. Kita katakan tujuannya bukan kerana Allah, bukan betul-betul nak belajar. Tapi Imam Nawawi kata jangan terus halang. Semata-mata mereka jelas nampak tujuan datang bukan nak belajar. Faqad qala Sufyan ats-Tsauri, dan Sufyan ats-Tsauri serta ulama-ulama lain menyebutkan wa talabuhum lil ilmi niyatun. Diorang datang tu untuk dapatkan, datang tu dan belajar juga, itulah niat mereka. Maknanya isu kerana Allah atau tak kemudian. Sekarang ni yang penting kita usahakan diorang dapat ilmu yang diorang cuba capai, cuba dapat dalam kelas tersebut. Okey, wa qalu, mereka juga ulama-ulama juga menyebutkan talabna al-ilma li ghairillahi fa aba ay yakuna illa lillahi. Kami cari ilmu ni asalnya dengan tujuan selain Allah. Talabna al-ilma li ghairillahi, dan ilmu tu tak nak serahkan diri dia kepada kami, sehinggalah niat kami hanya kerana Allah. Maknanya hasil dari satu sudut, masa awal cari tak dapat ilmu, maknanya cari ilmu, tapi tak dapat kuasai, tak faham.
Tapi disebabkan dia teruskan cari sehinggalah dia dapat baiki tujuan mencari ilmu tersebut kerana Allah, barulah ilmu datang. Barulah ilmu menyerahkan dirinya. Jadi satu sudut juga ia memberi mesej bahawa ilmu tidak semudah, maknanya belajar, dengar, hafal, ingat, maknanya kita terus dapat. Kerana kayu ukur keikhlasan akan menjadi kunci yang utama. Ikhlas atau tidak ikhlasnya kita akan menjadi kunci utama sama ada kita dapat memahami, menguasai ilmu tersebut ataupun tidak. Kalau tak, kita akan perasan walaupun apa yang kita belajar, aku tak ingat lah, aku tak faham apa lah yang belajar. Atau kita akan rasa bersalah dengan apa yang kita pelajari, kerana mungkin kadang-kadang kita rasa macam, kenapa macam bercanggah je, kenapa rasa macam walaupun, tapi ayat Quran dah sebut, hadis dah sebut, lepas tu tak masuk-masuk. Okay, kadang-kadang ada yang rasa ni sebab aku je lah kot, bebal kot. Kita rasa kita je lah ni yang bodoh kot. Tapi kita kata tak, barangkali kerana isu keikhlasan. Barangkali kerana isu keikhlasan. Maka ada orang tak faham, sekali datang tak faham, sudah balik buat apa aku datang lagi dah tak faham-faham. Tapi ada orang sekali datang tak faham, tak apalah, cuba lagi minggu depan. Datang lagi tak faham lagi, tak apa kot, cuba lagi minggu depan. Datang lagi tak faham lagi, 4, 5, 6 kali, kali ke 10. Oh, itu punya maksud dia. Lama. Saya rasa ni pengalaman yang mungkin semua penuntut ilmu akan rasa. Semua penuntut ilmu akan rasa. Saya pun tak tahu nak kira berapa banyak majlis ilmu yang saya ikut, majlis hadis lah, baca fiqah lah, apa semacam, yang awalnya adalah tidur. Okey, yang awalnya adalah tidur. Dan ada yang saya maknanya macam saya sebut tadi, maknanya dah pertama pun dah tidur, tak pergi dah lah. Tapi yang mana saya kata macam datanglah balik dengar, kok boleh faham sikit, datang balik tak faham juga. Kok lah nampak kot minggu depan topik macam best je, datang lagi tak faham juga. Jadi ada orang mungkin kadarnya perlu kepada 10-20 kali datang baru nampak sesuatu. Ada orang yang mungkin 2-3 kali baru nampak sesuatu. Ada orang boleh jadi dah sampai 30-40 kali baru nampak sesuatu. Yang penting dia tak putus asa. Dia tak putus asa. Okey. Dan macam itulah Allah jadikan ilmu ini, okey, kadarnya berbeza untuk dia dapat diterima oleh seseorang. Jadi sebab tu kat sini disebutkan maknahu kana aqibatu ansara lillahi ta'ala. Orang tadi tu hasil daripada berusaha berterusan mencari ilmu, dan akhirnya apa yang dilakukan itu Allah sendiri yang lorongkan, menjadikan dia ikhlas kerana Allah. Sebabkan dia usaha berterusan buat dalam kebaikan, walaupun asal tujuan ni niat dengan berniat-niat yang lain, dan akhirnya Allah lorongkan dia ke arah keikhlasan. Seterusnya, fi adabil muallim, adab guru, wa yasunu yadayhi fi halil ikra'i anil abathi. Kecil-kecil macam benda-benda huru macam ni pun dia risau. Dia kata jaga tangan daripada tengah mengajar. Dia kata kalau mengajar yang style macam ni, macam style guru-guru mengaji ke, atau guru-guru apa ni, guru-guru yang style duduk masa dengar kan, sambil dia dengar nak murid mengaji ke apa, masa dia tangan dia macam kita tengah dengar khutbah lah ni kan, kapet ni sejadah ni, okey,
Macam-macam kita nak komen, semua benda nampak baju orang tu ke apa semua. Ni isu tangan dia kata, Imam Nawawi sebut dia jaga tangan dia masa tengah ajar fil halil iqra mana tengah mengajar, anil abath ni perkara-perkara yang sia-sia. Okey, perkara yang sia-sia maknanya tak ada faedah pun. So tangan tu tak payah nak korek sinilah, nak garu, nak apa semua. Wa ainaihi, dan juga dia nak kena jaga matanya, antafriki nadharihima min ghairi hajatin, supaya tak terfokus kat tempat lain yang tak ada keperluan. Tengah ajar, ini bukan cerita murid ni, cerita guru. Imam Nawawi tengah cerita guru. Murid memang kita biasalah dengar cerita ni, tak fokus ke apa ke, duk main tangan. Ini Imam Nawawi cakap, oh tak, cikgu beradab dulu. Nak anak murid beradab dulu. Ni macam tadi dah terbaca kat Facebook, terasa jugalah. Mak ayah bising-bising, anak main phone, dia lupa dia pun sama. Dia pun sama duk kerja main phone. Ingat anak-anak tu dapat idea daripada mana main phone lama-lama? Oh, terasa terus share. Okey, balik nanti tengok tak tahu test macam mana. Berjaya ke tak. Takkan kita nak cakap, oh tak, main phone ni ada sebab lain, anak main phone sebab lain. Tak ada, sama je. Anak nampak kita main phone, ayat dia itu juga. Abang main phone tak apa. Takkan kita nak tunjuk kat dia semua benda kita kan, tengah baca artikel, tengah baca ni YB sekian gaduh YB. Tak. Diorang bukan sibuk tengok tu. Yang penting kita tengok skrin. Diorang pun ada alasan juga untuk tengok skrin. Jadi benda yang sama juga kat sini. Guru pun maknanya ada tengah mengajar, Imam Nawawi sebut jangan duk main tangan-tangan tu. Dan mata jangan bagi perhatian kat benda lain. Wa yaqudu ala taharatin, dan hendaklah dia duduk juga dalam keadaan suci, berwuduk. Galakan, ni semua galakan. Mustaqbilal kiblati, yang terbaik adalah menghadap kiblat. Kalau kebetulan keadaan tempat mengajar tu memang boleh dia nak hadap kiblat, tak ada masalah. Wa yajlisu biwaqarin, guru duduk dengan penuh hikmah, dengan penuh wibawa. Wa takunu thiyabuhu bidan nadhifah, dalam keadaan konteks orang Arab sesuai, iaitu pakaian yang terbaik adalah putih, bersih. Wa idza wasala ila mawdi'i julusihi, dan bila dia sampai nak ke kelas, salla rak'ataini qabla al-julus, dia solat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Sawa'un kana al-mawdi'u masjidan aw ghairahu, tak kisahlah tempat tu masjid ke atau lain, asalkan bersih, solat 2 rakaat. Fa in kana masjidan kana akada fihi, kalau masjid lagilah lebih ditegaskan, muakkad. okey. Fa innahu yukrahu al-julusu fihi qabla an yusalliya rak'ataini. Okey, dan makruh makruh duduk di tempat untuk memulakan majlis ilmu. Bagi Manawi, mana dia takkan dalam mazhab Syafi'i, makruh dia duduk di situ sebelum dia melakukan solat sunat 2 rakaat. Okey, wa yajlisa mutarabbi'an in syaa aw ghaira mutarabbi', dan dia boleh duduk bersila kalau dia nak, atau duduk dengan cara yang lain. Dalam kes zaman dahulu tak ada kursi, duduk atas lantai ke, atau ada platform sikit, bantal sikit ke apa ke, sama ada nak bersila atau nak duduk cara lain. Dan kat sini ada satu riwayat, warawa Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi. Abu Bakar bin Abu Dawud As-Sijistani meriwayatkan dengan sanadnya, anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yukri'un nasa fil masjidi jathiyan ala rukbatayhi. Okey. So Abu Bakar bin Abi Dawud dia beritahu dulu Abdullah bin Mas'ud bila dia mengajar di masjid,
Okey, dia duduk di atas kedua lutut dia, macam duduk simpuh ataupun macam duduk antara dua sujud tu lah. Okey, macam duduk antara dua sujud tu. Okey. Seterusnya, faslun fi i'zazil ilm. Bab bahagian tentang memuliakan ilmu. Masih lagi ada adab guru. Wa min adabihil mutaakkidati wa ma yu'tana bihifdhihi alla yudhilla al-ilma. Antara adab yang penting ditegaskan, yang perlu diberi perhatian untuk dijaga supaya dia tidak menghinakan ilmu. Jangan sampai menghina ilmu. Apa maksud dia? Contohnya, fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allamu minhu fihi. Dalam kes ni, masa zaman ni, okey, ini ada satu yang dianggap sebagai menghina ilmu. Apabila guru yang pergi ke tempat pelajar ada supaya pelajar belajar daripada guru. Okey, ni dalam konteks zaman ni, ia salah satu benda yang macam kalau kita sekarang ni macam kes cikgu tuition datang rumah lah. Okey, ni cikgu, ustaz datang rumah mengaji kan. Okey, mengaji. So dalam kes konteks yang Imam Nawawi sebut ni, asalnya okey, yang mana biasanya diasingkan kes yang berbayar dengan tak berbayar, okey, dengan ada persyaratan ataupun tak ada persyaratan. Kalau dalam kes tak berbayar dan tak ada persyaratan, maknanya murid yang kena cari guru. Okey, perbuatan guru pergi kepada murid, Imam Nawawi anggap itu sebagai menghina ilmu. Kerana guru tu yang bawa ilmu, lepas tu dia pula pergi bawa ilmu tu kepada murid. Okey. Jadi dalam kes itu Imam Nawawi cakap jangan. Okey, adapun dalam kes berbayar dengan persyaratan yang telah ditetapkan daripada awal, maka dibenarkan. Makna apa? Maknanya daripada awal lagi dah cakap, okey, ni kelas bayar 1 jam, datang kat rumah. Lepas tu dia setuju, guru setuju, anak murid setuju, so tak ada masalah. Maknanya dah ada kesepakatan dan keredaan antara kedua-dua belah pihak. Okey, dalam kes itu tidak dianggap sebagai menghina ilmu. Okey. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu. Tak kisahlah yang belajar tu level YB, VIP ke apa ke, okey, ataupun lebih rendah daripada itu. Bal yasunul ilma an dhalika. Malah ilmu perlu dipelihara daripada keadaan sedemikian. Kama sanahu anhu salafu radhiyallahu anhum wa hikayatuhum fi hadha kathiratun masyhurah. Sebagaimana para salaf dahulu, ulama-ulama salaf sangat menjaga keagungan ilmu, mereka tidak pergi kepada penuntut ilmu. Okey, diorang yang tunggu. Walaupun diorang raih kan, macam mana disebut kan, diorang raih, diorang sambut, diorang senyum dan seumpamanya, tapi tidaklah sampai mereka yang pergi. Okey, pergi ke rumah student ke, pergi ke rumah sekian-sekian untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Okey, dan untuk konteks yang sekarang yang kita dah sebutkan seperti yang dibincangkan tadi. Seterusnya, faslun fi tawsi'i majlisil ilmi, tentang meluaskan majlis ilmu. Okey, Manawi sebut wa yanbaghi ayakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julasa'uhu fihi. Seboleh mungkin jika ada kemampuan, okey, jadikan tempat untuk belajar itu luas supaya dapat menempati, memberi ruang kepada semua pelajar. Fa fil hadithi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan khairul majalisi awsa'uha. Majlis yang terbaik adalah yang paling luas, yang lapang. Okey. Rawahu Abu Daud fi sunanihi fi awail kitab al-adab bi isnadin sahihin min riwayat Abi Sa'id al-Khudri.
Begitu juga dalam bab adabul muta'allim, dan kat sini Imam Nawawi sambung, bila guru dah settle, sekarang ni bila fokus kepada pelajar-pelajar, dia kata jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabul muta'allimi. Semua yang kita dah sebut sebagai adab-adab guru sama jugalah merupakan adab-adab pelajar. Okey, sama jugalah adab-adab pelajar. So benda-benda yang dah disebutkan tadi tu, copy paste balik, anak murid pun kena ambil kira benda yang sama. Okey, dan ditambah lagi dengan pesanan-pesanan seterusnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa min adabi ay yajtanibal asbab asyaghilata anit tahsili illa sababan la budda minhu lil hajati. Antara adab penuntut ilmu, jauhkan diri daripada sebarang punca yang boleh menyibukkan, menghalang dia untuk hadir dan mendapatkan ilmu, melainkan sebab-sebab punca-punca yang tak dapat dielak kerana ada keperluan. Okey. Kedua, wa yanbaghi an yutahhira qalbahu, hendaklah disucikan hatinya, minal adnas, daripada kotoran, liyasluha liqabulil qur'ani wa hifdhi wa istismarihi, supaya hati itu akan jadi ruang yang sesuai untuk menerima ilmu. Untuk menerima ilmu, dapat jaga, dapat hafal dan dapat menikmati hasil daripada ilmu tersebut. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah, pada jasad itu terdapat satu ketul daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila elok ketulan daging tersebut, maka seluruh jasad juga akan menjadi elok. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan bila dia rosak ketulan daging tersebut, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ala wahya al-qalb, itulah dia hati, atau jantung hati. Wa qad ahsana al-qailu, dan betapa eloknya, indahnya kata-kata, yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizziraati. Dibersihkan hati itu untuk menerima ilmu sebagaimana dibersihkan tanah untuk cucuk tanam. Bila kita nak cucuk tanam, kita bersihkan, kita buang lalang-lalang, kita buang sebarang gangguan-gangguan yang ada di atas tanah tersebut, gemburkan dan seumpamanya. Sebegitu jugalah usaha kita membersihkan hati kita untuk menerima ilmu, untuk menerima ilmu. Wa yanbaghi an yatawadha'a li muallimihi, dan hendaklah pelajar merendah diri di hadapan gurunya. Wa yata'addaba ma'ahu, dan beradab dengannya. Wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun barangkali guru tersebut lebih muda berbanding dia, pun di mana orang ambil kira. Walaupun barangkali yang guru lebih muda usia berbandingnya. Wa aqalla syuhratan, dan barangkali juga kurang popular. Makna ada yang mengaji macam mungkin Khairuddin yang lagi popular kan, macam kat Facebook rupanya ada follower ramai ke tak nampak kan. Jadi ataupun apa lagi, ataupun aqallu nasaban, ataupun dari sudut nasab keluarga dia lebih rendah kedudukannya, atau aqallu salahan, ataupun yang mengajar tersebut lebih makna kurang salehnya. Sebab isu saleh dengan ilmu ni selalu ramai orang confuse. Dia macam patut kalau dia berilmu dia kena saleh lah. Tak juga. Allah uji keadaan-keadaan. Ada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, tadi berakhlak dia kurang sikit.
tapi ilmu dia tetap dia iktiraf. Kenapa, macam mana Allah boleh bagi dia ilmu tapi dia tak berakhlak? Bukankah itu bercanggah? Patut orang yang berilmu ni kena ada akhlak lah. Allah uji keadaan-keadaan manusia. Akhlak ni tak sama dengan penerimaan ilmu. Sebab akhlak perlu kepada pendedahan daripada kecil dan seumpamanya, yang memerlukan latihan, yang memerlukan suasana. Dan ada orang membesar barangkali dalam keadaan semua orang bawa benda yang sama, ataupun keluarganya dah biasa dengan perangai keadaan macam tu, tapi di luar rupanya ia satu akhlak yang buruk. Okey, perangai ke atau cakap ini ke ataupun style adab-adab tertentu yang bagi keluarga tertentu ni biasa je, kat luar takak ini tak beradab namanya. Jadi keadaan-keadaan itu berlaku. Antara yang popular, banyak ustaz juga akan sebut-sebutan tentang tokoh hadis, contohnya bernama Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Sulaiman bin Mihran al-A'mash, dia seorang alim dalam hadis. Tapi sayangnya setiap kali dia mengajar, dia ada perangai-perangai pelik sikit. Halau student, pergi bela anjing untuk menyebabkan budak-budak tak boleh datang. Lepas tu dia tak suka kalau ada yang duduk betul-betul sebelah kanan atau kiri dia. Ada seorang ni first time datang, join aku nak tunjuk aku ni dekat dengan Syekh. Dia duduk betul-betul belah kanan. Budak-budak lain semua berpeluh. Dan masa Imam Sulaiman bin Mihran baca je hadis, setiap kali baca hadis dia kena ludah. Dan ada lagi beberapa peristiwa-peristiwa yang diriwayatkan dalam banyaknya kitab-kitab tarikh ruwat menceritakan, dan kita katakan ni tak patutlah sepatutnya. Okey, tapi ia berlaku, dan itu tidak menafikan keilmuannya. Jadi isu ilmu tak boleh nak kita selalu seiringkan dengan isu soleh ataupun berakhlak atau tidak. Okey, kena asingkan dulu. Menyebabkan apa? Menyebabkan kalau orang tu ada ilmu yang diiktiraf, tapi kalau ada perangai atau perbuatan yang dilakukan bercanggah dengan akhlak, jangan dia ambil akhlaknya, ilmunya ambil. Jangan jadikan dia kan berilmu, maknanya benda tu boleh, sedangkan dia bukan akhlak yang baik. Maka kita katakan akhlak yang salah adalah salah. Okay, tapi dalam masa sama kita tidak menolak ilmunya. Sebab tu sampaikan disebut kat sini, walaupun orang tu aqalla salahan, walaupun orang tu dia kurang saleh, tapi tetap hendaklah merendah diri, beradab dengannya. Wa yatawadha'a lil ilmi, dan hendaklah dia juga tawaduk kerana ilmu. Maknanya dia merendah diri kepada guru tersebut kerana ilmu. Okay, bukan kerana menyanjung seorang, maknanya tokoh dan seumpama semata-mata. Sebab bila dia jadi tokoh, dia jadi isu orang, maknanya apa je orang tu buat, tak kisahlah akhlak ke ilmu ke apa ke, semua betul. Tapi kalau kita tahu, antara bukti kita tahu bahawa kita sekarang ni bukan, maknanya taksub kepada tokoh, kita boleh bezakan. Yang ini bab ilmu, okey, yang ni bab akhlak, problem sikit, yang ni aku tak pakai. Kalau kita mampu untuk bezakan itu, maka kita dah selamat paling tidak sedikit daripada daerah taksub. Kerana kita boleh bezakan, okey, aku sayang dia seorang yang alim, dia berilmu, dan aku dapat banyak faedah daripada ilmu-ilmunya. Tapi dalam hal ni, ini akhlak yang tak tepat, yang bercanggah dengan apa yang aku pelajari daripada banyak sumber-sumber yang lain. Tak boleh patutnya cakap macam tu, tak boleh sepatutnya buat macam ni kepada orang sekian dan seumpamanya. Jadi bab akhlak tadi tu, isunya akhlak tu. Jadi kita bezakan antara dua-dua keadaan tersebut. Dalam majlis ilmu dengan orang yang sama, kita hormati dia atas dasar ilmu. Fabi tawadu'ihi lil ilmi yudrikuhu, dan kerana tawaduknya terhadap ilmu, maka dia akan dapat ilmu tersebut. Waqad qalu, ulama-ulama menyebutkan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali,
kasayli harbun lil makanil ali. Ni macam syair pendek nak bagi gambaran. Ilmu itu memusuhi pemuda yang angkuh sombong. Ilmu itu memusuhi pemuda yang angkuh sombong, sebagaimana air yang mengalir memusuhi tempat yang tinggi. Sebab apa? Air tak akan alir ke atas. Air hanya akan mengalir ke bawah, ke tempat yang rendah, kepada jiwa-jiwa yang merendah diri. Jadi dia tak akan nak memenatkan diri dia untuk pergi ke tempat-tempat yang tinggi atau kepada orang-orang yang angkuh. Jadi ni kata-kata yang sangat penting. Ilmu itu memusuhi orang yang angkuh, bagaikan air yang mengalir memusuhi tempat yang tinggi. Seterusnya Imam Nawawi sebut, wa yanbaghi an yanqada li muallimihi wa yushawiruhu fi umurihi. Guru ni masih lagi murid. Dan murid hendaklah patuh kepada saranan, gesaan gurunya dan sentiasa merujuk untuk mendapatkan nasihat dalam segenap urusannya. Kat sini barangkali ada ramai yang mungkin ada guru-guru yang mereka rapat, dia sampaikan hal-hal keluarga ke, hal apa ke, tak tahu nak buat keputusan, terus telefon, ustaz nak tanya nak minta nasihat, nak tanya sikit ni, kalau macam ni nak kena buat macam mana agak-agak, mana yang elok, saya buat macam ni ke macam ni. Dan itu jugalah contoh bagaimana para sahabat buat apabila berinteraksi dengan Nabi SAW. Wa yaqbala qawlahu kal maridil aqili yaqbalu qawla tabibin nasihil hadhiki. Wa hadha aula. Dan hendaklah murid itu menerima pesanan gurunya sebagaimana seorang yang sakit yang waras menerima pesanan sang doktor yang pakar, yang pakar yang memberi nasihat kepadanya. Mana ada orang yang sakit yang tak terima nasihat doktor? Orang yang sakit yang waras, apa yang doktor cakap, sebab apa yang dia tengah risau adalah kesihatan dirinya, dan dia tahu tak akan ada orang lain lagi yang lebih layak untuk dia rujuk kecuali doktor. Untuk yang waras, yang dalam keadaan dia tahu tak ada tempat lain. Kalau dalam urusan-urusan lain kita cari pakar dia, urusan agama kita cari ustaz, urusan rumah kita cari kontraktor, cari engineer, urusan kereta kita pergi bengkel kereta, tak ada orang bawa kereta pergi kat kedai spek. Jadi kalau sakit, jumpa doktor. Jadi sebagai macam mana kita terima nasihat tersebut, dan begitulah juga seorang murid pada gurunya menerima nasihat daripada gurunya. Of course lah, dalam keadaan dia tahu apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan murid bila belajar, dia cari orang yang kamulat ahliyatu, yang sempurna keahliannya. Macam nak cek orang ni sempurna ke tak keahliannya? Kita habiskan dulu. Wa dhaharat diyanatuhu, dan jelas keagamaannya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan pengetahuannya telah diperiksa, dipastikan. Washtaharat siyanatuhu, dan diketahui ramai dia bersikap teguh dalam keilmuannya. Jadi, dan inilah seperti mana yang Nabi pesan. Rasa kat sini bawah kot memang kat depan ni dia akan sebutkan riwayat. Faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma min as-salafi hadha al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Dan
Sebagaimana yang dipesankan oleh para salaf, ilmu ini adalah agama. Ilmu ni memang agama. Maka perhatikan daripada siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan di mana-mana pun persoalan yang semua orang timbul, maknanya macam mana saya betul-betul nak cek. Kalau nak cek, maknanya nak cek seorang tu berilmu, kena ada ilmu jugalah. Baru boleh cek dia ada ilmu ke tak. Tapi saya tak ada ilmu. So nak cek macam mana? Tanya orang lain pula. Yang orang lain semua cakap yang tu ilmu, yang ni pun berilmu, yang ni pun berilmu, yang ni berilmu, semua berilmu je. Kita duk rasa macam yang tu merapu. Tapi orang cakap dia berilmu. Alih-alih serabut. Macam confused. Dan seperti mana kita bagi gambaran tadi, proses yang cari tadi tu, dan sampai satu masa baru kita nampak dan faham. Saya rasakan usaha untuk mengenal pasti siapakah guru yang benar-benar berilmu juga perlu kepada banyak usaha mencari. Maknanya bila banyaknya usaha mencari, adakah kita akan ada kebarangkalian kita tersilap cari? Ianya adalah satu kemungkinan yang pasti. Maknanya sebabkan cuba belajar daripada sini, macam tak kena je. Atau bukan isunya yang ni berilmu, yang ni tak berilmu. Isunya adalah pada perbincangan ini dia jelas berilmu, tapi bila dia masuk je topik lain, yang kat situ bukan bidang dia. Boleh juga jadi keadaan-keadaan macam tu. Maknanya sebenarnya kita pergi kepada orang yang betul, kita tengah pelajari benda yang betul, cuma dalam keadaan-keadaan tertentu dia pergi bincang benda-benda yang lain yang tak ada kaitan, dan kita katakan yang itu tak ada pula asas dia, tak ada pula perbincangan dia. Dan dari semasa ke semasa, tambahan yang saya rasa juga penting, apabila kita semakin banyak berguru, mempermudahkan lagi usaha untuk kita mengenal yang mana lebih dekat dan terbukti keilmuannya berbanding yang lain. Dan contoh yang saya rasa paling ketara dalam urusan ini, yang perlu kepada bincangan yang lain, hadis dalam tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, budak, ada raja, ada tukang sihir itu dah tua, nak mati. Lepas tu tukang sihir tu tanya raja, tolong cari budak, aku nak ajar dia sihir. Jumpa seorang budak, ajar sihir. Tapi budak ni sambil belajar sihir, dia jumpa rahib. Rahib ni ajar agama kat dia. So dia dapat agama, dia dapat tauhid. Dalam masa yang sama dia duk belajar sihir. Okey. Jadi dah sampai satu masa dia usaha untuk buktikan yang mana betul dengan yang mana salah, dalam keadaan dia belajar daripada dua-dua guru tersebut. Okey, dia jumpa Nabi SAW cerita, dan riwayat ni yang riwayat yang sahih. So Nabi cerita cakap dia jumpa ada seekor haiwan menghalang orang lalu. Okey, lepas tu dia ambil satu batu, lepas tu dia doa, ya Allah, kalau apa yang rahib ajar tu lebih kau suka berbanding apa yang tukang sihir ajar, doa tu sahaja dah memberi gambaran yang dia dah buat keputusan siapa yang betul, siapa salah, atau mana guru yang dia suka, mana guru yang dia tak suka. Maknanya dia suka lagi guru rahib tersebut berbanding guru tukang sihir. Dan dia minta doa pada Allah tersebut supaya tunjuk kepada dia guru yang betul yang mana. Dan itu secara tidak langsung memberi pengajaran kepada kita bahawa kita perlu minta kepada Allah, ya Allah, tunjuk kepada aku guru yang betul. Dan kita juga pelajar daripada hadis tersebut bahawa tidaklah menjadi kesalahan untuk kita berusaha mencari walaupun barangkali kita tersilap cari ataupun kita terbelajar sesuatu yang salah.
dan disebabkan kita dah belajar sesuatu yang salah dan kita tahu ianya salah, itu lebih selamat daripada belajar je semua benda dan tak pernah ambil tahu dan bandingkan macam semua betul lah, semua ustaz. Takkanlah salah semua betul saja belaka. Dia tak pakai. Kerana logik lah saya katakan, kita mesti akan terasa kenapa ustaz tu punya penjelasan lebih jelas dan ada sandaran, contohnya ada perbandingan, tapi yang ni dia macam nak suruh aku percaya dia je. Ataupun yang ni nak cakap macam, so terdetik tak? Ataupun barangkali semua pun bawa hujah, semua pun bawa bukti, tapi kita boleh rasakan yang bukti macam ustaz ni bagi macam lebih kuat dan lebih jelas berbanding ustaz ni bagi macam terlalu umum yang boleh bawa kepada pentafsiran yang pelbagai. Aku tak ada lain banyak ilmu sangat, tapi selagi mana penilaian itu untuk diri sendiri, ia tidak menjadi kesalahan. Sebab kita bukan tengah bagi fatwa kat orang lain. Aku nak tunjuk kat orang ni, aku tengah banding Ustaz A, Ustaz B. Tak. Kita tengah cerita untuk diri kita sendiri. Okay, dan adakah satu perkara yang bercanggah untuk kita membuat perbandingan antara ustaz dengan ustaz yang lain? Tak. Okay. Kalau tak, kita macam mana Imam Syafi'i dalam keadaan dia belajar daripada Imam Malik. Okay, lepas tu dia juga ambil juga ilmu manfaat daripada kedua anak murid utama Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Syaibani dengan Qadi Abu Yusuf. Okay, dan ada riwayat menyebutkan dengan Imam Ahmad pun ada bertukar-tukar, lalah dia buat mazhab sendiri. Lain semua tu tukar-tukar mazhab. Agak-agak Imam Malik terasa tak macam, kenapa kau buat mazhab sendiri kan, kau ikut kelas aku. Dan kisah ulama' yang mana yang kita tahu dia belajar daripada satu jenis ulama' saja, tak ada guru banyak-banyak. Majoriti ulama' ada banyak guru. Jadi macam mana diorang tak ada hadapi masalah kekeliru mana guru yang betul, mana yang salah. Disebabkan banyak guru lah mereka makin tahu dan dapat membandingkan. Okay? Jadi proses itu adalah proses yang berterusan. Proses yang berterusan. Untuk kita nampak keahlian yang mana yang lengkap, yang mana zahir jelas keagamaannya dan seumpamanya. Okay? Dari kita pegang seperti mana yang disebutkan. Dan Imam Nawawi sambung, kita habiskan sedikit lagi, wa alaihi an yanzura muallimihi bi ainil ihtiram. Dia tengok guru dia dengan penuh hormat, wa ya'taqida kamala ahliyati. Kalau dalam keadaan tahu, okey, guru aku tahu dia grad daripada sekian-sekian, dia mengambil bidang sekian-sekian, okey, dan yakinlah dia layak untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan. Wa rujhanahu ala tabaqatihi. Okey, dan dia memang yang utama pada peringkatnya. Fa innahu aqrabu ila intifaihi bih. Dan keyakinan tersebut akan lebih banyak memberikan manfaat kepada dia. Okey, wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Sebagai ulama-ulama dulu, kalau pergi majlis ilmu, sebelum pergi tu dia bersedekah dulu. Dia sedekah dan kemudian dia doa. Dia doa, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Doa ni penting. Tak ingat yang bahasa Arab pun tak apa. Baca doa ni saja kita akan rasa macam barangkali kita pun ada buat kesilapan. Apa dia? Ya Allah, tutup aib guruku dari pandanganku. Ya Allah, sedekah dulu, doa, nak pergi majlis ilmu. Ya Allah, tutup aib guruku dari pandanganku. Doa apa lagi yang terbaik dalam keadaan kita nak ke majlis ilmu, supaya kita nampak apa yang penting yang disampaikan daripada ilmu, bukan kenapa koyak baju dia, kenapa tiba-tiba dia cakap macam tu, kan tak sama dengan ustaz cakap pasal saya. Dan itu kerja syaitan. Syaitan dia akan buat apa saja perkara yang menyebabkan kita hilang
poin utama dari majlis ilmu tersebut. So ustaz sengau jadi fokus. Mata ustaz tak berapa apa pun jadi fokus dia. Ustaz tak ada rambut pun jadi fokus dia juga. Semua selain daripada apa yang ustaz cakap, semua jadi fokus dia. Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah tutup aib guruku. Tapi tak boleh nak tutup kepala botak. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan hilangkan berkat ilmunya daripada aku. Tutup aib kat sini makna aib apa-apa yang menyebabkan kita rasa macam nak jadi modal, nak mengumpat nanti lah kan. Habis-habis kuliah kan kumpul. Aku bilang puan, saya jenis tak ada kumpul sangat. Habis je ada kelas, tu lari terus. Tak ada nanti kena mengumpat. So yang ni aib. Allah uji macam kita sebut tadilah, bab-bab ada yang aqallu salahan, ada yang guru yang kurang soleh sikit, ada guru yang daripada kedudukan yang berbeza sikit ke apa. Allah akan uji, syaitan akan bisikkan, kau tu lagi bagus, kau grad daripada tempat lain, kau pergi belajar dengan ustaz macam tu. Dah lah rupa macam ni, dah lah hidung macam tu, adalah janggut tak ada, dah lah macam-macam lah. Itu semua akan terlintas dalam fikiran. Dan la syak, memang daripada syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan remehkan bila terlintas dalam fikiran kita sebarang aib, kekurangan yang kita nampak pada sang guru, dalam keadaan dia tengah sebut sebiji-sebiji apa yang ada dalam kitab, apa yang ulama sebut, pak-pak apa yang ada pada batang tubuh dia yang jadi fokus. Kenapalah ustaz ni tak kurus-kurus juga daripada dulu. Itu pula jadi isu. Waqala Ar-Rabi' sahibu Syafi'i, Ar-Rabi' menyebutkan antara murid Imam Syafi'i, majtara'tu an ashrab al-ma'a wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Aku tak berani nak minum air pun masa Imam Syafi'i memandang ke arahku kerana menghormatinya. Wa rawaina an Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala min haqqil alimi alayka an tusallima 'ala an-nasi 'amatan wa takhussahu dunahum bitahiyyati. Antara hak guru yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, apabila kau datang dalam satu majlis, kau bagi salam kepada semua secara umum, lalu kau datang kepada guru dan bagi salam yang khusus untuk dia. Antara standar, dia bukanlah satu kata kewajipan apa, maknanya nak katakan hebatnya dan keutamaan guru tersebut. Bagi salam pada semua tu umum, lepas tu datang dekat bagi salam pula untuk guru yang khas. Wa antajisa amamahu, duduk depan. Wala tushiranna indahu biyadik. Dan jangan depan guru tu lepas tu tunjuk orang lain, tunjuk benda-benda lain. Wala taghmizanna bi'ainika. Dan jangan kau sampai duk kenyit-kenyit mata dengan kawan lah apa semua, duk angkat-angkat kening, buat macam-macam. Wala takulanna dan ni tengok, ini ramai orang langgar. Buat-buat dengan cikgu, dengan ustaz, dengan mana-mana ramai langgar. Wala takulanna qala fulanun khilafan liqawlihi. Cikgu tengah cakap satu pandangan, guru ustaz ke tengah cakap satu pandangan, tapi ustaz orang lain cakap tapi orang tu cakap, di mana dia cakap wala taqulanna qala fulanun khilafan liqawlihi. Jangan pergi katakan orang lain cakap bercanggah dengan apa yang dia tengah beritahu. Wala taghtabanna indahu ahadan, dan jangan mengumpat orang lain di hadapannya. Jangan mengumpat orang lain di hadapannya. Ini modal ni. Dan Allah uji, ustaz pun suka dengar pula.
Masa tengah tu yang anak murid pun cakap masa gitu, memang dia pun ikut sekali. Wala taghtabanna indahu ahadan, jangan sampai ngumpat siapa-siapa. Wala tusyawir jalisaka fi majlisihi, jangan pergi bincang dengan member masa tengah dalam majlis, share ke ustaz ke tengah bagi tahu explain apa semua. Kau rasa macam mana? Tiba-tiba dengan kawan sebelah, kau rasa macam mana? Yang ni ke lagi dah yang ni ke patut aku tukar kereta yang ni pula? Cerita benda lain pula. Dan jangan wala ta'khudh bi thawbi, jangan pergi tarik pakaian kawan. Wala tuliha alaihi idza kasila, dan kalau guru pula tengah tak larat, jangan desak dia. Okay, kadang-kadang ada guru datang-datang tengok muka mu tak larat apa semua, ni lagi tak habis anak ni, tak ada lawak, tak ada apa. Kita pula saja lagi nak bagi dia semangat konon. Orang dah letih. Orang dah letih, jangan desak. Kalau nampak gaya macam nak bagi dia cepat habis, kita yang tolong bagi dia cepat habis. Okey. Wala tu'rid ay la tashba' min tuli suhbati, dan jangan pula engkau rasa bosan dan nak berpaling cepat bila lama menemankan dia, lama duk teman dia. Wa yanbaghi ay yata'addaba bihadhihi al-khisal allati arsyada ilaiha aliyun karramallahu wajhahu, dan semua tu sampai yang dia cakap jangan rasa bosan temankan dia tu, semua kata-kata Ali, pesanan Ali. Wa ay yarudda ghibata shaykhihi in qadara, dan di mana dia tambah, kalau boleh, kalau ada orang pergi umpat guru dia cuba jawab dan balas, maknanya cuba jelaskan. Salah, dia tak ada macam tu, itu umpatan yang salah. Fa in ta'adzara alaihi radduha faraqa dhalika al-majlisa, tapi kalau dia tak dapat, tak mampu untuk nak balas, nak mempertahankan gurunya, dia tinggalkan majlis tersebut. Okey, majlis yang mana gurunya dikutuk, dikecam dan seumpamanya, tinggalkan majlis tersebut. Okey, maka itu juga antara hak yang dijaga oleh murid, okey, untuk gurunya. Dan kita akan sambung insya-Allah pada 2 minggu lagi, adab memasuki majlis ilmu. Adab memasuki majlis ilmu. Semoga Allah kurniakan kita kemampuan untuk menghayati dan mengaplikasi adab-adab ini dalam segenap urusan kita, dalam usaha kita mencari ilmu. Dan semoga Allah berkati segala ilmu yang kita dapati, yang kita perolehi, dan semoga Allah kurniakan keikhlasan juga dalam segala apa yang kita lakukan. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.